Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ustazah Junainah selaku pensyarah kami dalam subjek PIMK 2063. Saya Nur Fatinada binti Muhammad Johari dari kelas Pendidikan Islam 2 ingin membentangkan tentang isu-isu dalam kemenjadian murid SKPMG 2. Jadi insya-Allah saya akan membentangkan tentang isu-isu yang berlaku terhadap para pelajar dalam kalangan sekolah rendah dan isu-isu yang berlaku tentang pembelajaran pendidikan Islam dalam kemenjadian murid berdasarkan SKPMG 2. Antara isu yang saya akan bentangkan adalah isu yang pertama adalah berkaitan dengan kemenjadian murid melalui akademik, iaitu kurangnya tahap pencapaian dan penguasaan Al-Quran dalam kalangan para pelajar. Dan yang kedua, isu yang kedua adalah isu yang melalui core curriculum, iaitu penglibatan yang tidak aktif dalam kalangan para pelajar. Dan isu yang ketiga adalah berkaitan sasiah para pelajar, iaitu keruntuhan akhlak pelajar dalam kalangan sekolah rendah. Okey, kita ketahui bahawa sebelum ini kita didedahkan dengan SKPM dan kali ini kita akan mendedahkan tentang SKPMG 2. Tapi dalam isu kali ini kita cuma akan membahaskan tentang standard yang kelima, iaitu kemenjadian murid. Kementerian telah menyemak semula instrumen penilaian kendiri standard kualiti pendidikan Malaysia supaya membolehkan penilaian sekolah menjadi lebih holistik. Ia disebut SKPM gelombang 2. Penggunaan instrumen yang ditambah baik ini akan membolehkan pentadbir sekolah menjalankan penambahbaikan berterusan bagi meningkatkan prestasi sekolah. Instrumen ini akan menggabungkan pelbagai instrumen penilaian yang sedia ada dalam kementerian bagi mengelakkan pertindanan dalam penilaian sekaligus meningkatkan kecekapan. Dalam penyataan standard, murid yang dididik secara holistik dalam pengurusan sekolah yang cekap berupaya mencapai potensi diri yang sepenuhnya dalam penguasaan pengetahuan dan kemahiran, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri. Antara aspek dan kriteria kritikal yang akan dinilai dalam kemenjadian murid berdasarkan SKPMG 2 meliputi kepada 3 aspek, iaitu kemenjadian murid dalam akademik, yang kedua adalah kemenjadian murid dalam core curriculum, dan yang ketiga adalah kemenjadian murid dalam sosial. Berpadukah kemenjadian murid dalam akademik? Yang pertama adalah peratus murid mencapai matlamat tahunan individu yang ditetapkan dalam tahun terkini, iaitu murid berkeperluan khas. Yang kedua, grade purata sekolah dalam peperiksaan awam sekolah rendah UPSR. Dan yang ketiga, grade purata sekolah dalam peperiksaan awam sekolah menengah, iaitu SPM. Yang kedua adalah kemenjadian murid dalam core curriculum, grade purata sekolah dalam kelab dan persatuan. Yang kedua adalah grade purata sekolah dalam badan beruniform. Dan yang ketiga adalah grade purata sekolah dalam sukan dan permainan. Dan yang ketiga adalah kemenjadian sasiah murid. Yang pertama berdasarkan purata peratus kehadiran murid ke sekolah bagi tahun terkini. Yang kedua adalah peratus murid yang terlibat dalam kes salah laku kes ringan bagi tahun terkini. Dan yang ketiga adalah peratus murid yang terlibat dalam kes salah laku kes sederhana bagi tahun terkini. Yang keempat adalah peratus murid yang terlibat dalam kes salah laku kes berat bagi tahun terkini. Okey, saya teruskan dengan isu saya yang pertama. Isu saya yang pertama adalah isu kemenjadian murid melalui akademik, iaitu kurangnya tahap pencapaian dan penguasaan Al-Quran. Keupayaan membaca dan mengkhatamkan Al-Quran dalam sistem persekolahan kini menjadi perbincangan umum kerana sebilangan murid yang hanya mampu membaca secara pendekatan baca ikut guru BIG sahaja bagi bacaan mushaf
serta masih dalam sukatan Iqra' 1 hingga 6 walaupun sudah beberapa tahun mengikuti kaedah bacaan Iqra'. Okay, kita tahu bahawa setiap sekolah mempunyai standard penjajaran iaitu DSKP. Okay, antara subjek Al-Quran adalah antara salah satu bidang yang dirungkaikan di dalam DSKP sekolah rendah. Okay, jika kita lihat di sini, antara isu yang pertama adalah murid-murid cuma dapat mengikut bacaan guru dan tidak dapat membaca dengan sendirinya. Ini cuma jumlah sebilangan kecil. Dalam sebilangan kecil para pelajar, masih terdapat para pelajar yang tidak dapat membaca dengan bacaan yang sendiri, dan mereka masih mengikuti bacaan guru. Okay, hal ini kerana mungkin mereka tidak mempunyai praktikal dan latihan di rumah dan tidak mengulang bacaan yang dibaca. Contohnya, jika di dalam kelas pelajar tersebut membaca Iqra' 1 pada minggu yang pertama muka surat 2, jadi minggu yang seterusnya para pelajar masih bergantung kepada bacaan guru kerana mereka tidak mengetahui dan tidak mahir tentang sebutan-sebutan bacaan tersebut. Okay, yang kedua, merujuk kepada PDP Khatam Al-Quran pada peringkat sekolah rendah yang dijalankan melalui program JKAF, ramai dalam kalangan murid tidak dapat menguasai kemahiran bacaan Al-Quran dengan lancar dan bertajwid. Malahan kemampuan menyebut makhraj huruf dengan betul juga berada pada tahap rendah. Okey, pada yang isi yang kedua, para pelajar tidak dapat menguasai kemahiran membaca Al-Quran dengan lancar dan bertajwid. Maksudnya di sini, para pelajar tidak dapat menguasai bacaan sama ada Iqra' ataupun Al-Quran dengan lancar dan bertajwid. Maksudnya mungkin dari segi bacaan para pelajar yang selalu para pelajar baca dalam pembelajaran subjek Al-Quran, sama ada tilawah Al-Quran ataupun kefahaman Al-Quran ataupun hafazan Al-Quran, para pelajar tidak menguasai dan tidak memahami bacaan Al-Quran secara bertajwid. Jadi di situ para pelajar tidak mengetahui bunyi yang sebenar, bacaan tajwid yang sebenar tentang bacaan-bacaan yang terdapat di dalam Al-Quran. Okay, yang kedua, mungkin para pelajar tidak didedahkan dengan makhraj huruf, bunyi makhraj huruf. Maksudnya guru-guru tidak mengajar, tidak memberi pendedahan kepada para pelajar tentang bunyi-bunyi huruf yang terdapat dalam huruf-huruf hijaiyah. Okay. Permasalahan ini berkait rapat dengan kelemahan aspek tajwid asas seperti mengenal huruf hijaiyah tunggal, mengenal baris dan menyebut kalimah-kalimah dan potongan ayat dalam sukatan buku Iqra'. Situasi kelemahan dan kelancaran bacaan ini berlaku disebabkan tiada pendedahan awal oleh ibu bapa terhadap bacaan Al-Quran di awal usia atau di peringkat kanak-kanak. Okay, jadi maksudnya di sini mereka tidak mendapat perhatian dan bimbingan daripada ibu bapa sewaktu di luar pembelajaran waktu sekolah. Maksudnya di sini murid-murid mempelajari tentang subjek Al-Quran, tasmi', hafazan, tilawah Al-Quran. Mereka belajar subjek-subjek tersebut di sekolah. Tetapi apabila mereka telah pulang ke rumah, mereka tidak berlatih dan mereka tidak mendapat bimbingan daripada ibu bapa tentang bacaan Al-Quran mereka. Jadi di sini dapat menimbulkan masalah kepada mereka.
Jadi antara penambahbaikan terhadap isu kemenjadian murid melalui akademik ini iaitu tentang penguasaan kurangnya tahap pencapaian dan penguasaan Al-Quran terhadap murid-murid. Jadi guru-guru hendaklah menitik beratkan tentang permasalahan ini. Pihak Kementerian, guru, sekolah serta komuniti harus bertindak proaktif dalam menangani permasalahan ini agar murid yang berjaya mengkhatamkan Al-Quran pada tahun 6 terjaga dari sudut kualiti dan kehendak khatam Al-Quran yang sebenar. Maksudnya di sini guru-guru mesti memastikan kemenjadian murid. Jadi apabila pelajar tersebut sudah berada di tahun 6 ataupun sudah khatam lebih awal sebelum daripada tahun 6, khatam Al-Quran yang sudah dicapai oleh pelajar tersebut mestilah merangkumi tajwid yang lengkap, bacaan tajwid yang lengkap, bunyi makhraj huruf yang betul, dan sebagainya. Yang kedua, kemudahan bahan bantu boleh dimaksimalkan seperti penyediaan naskah Iqra' dan Mashaf Rasam Usmani bertajwid, penambahan waktu tilawah Al-Quran serta tambahan bilangan guru pendidikan Islam berdasarkan nisbah guru dan murid bagi memantapkan lagi gagasan melahirkan bilangan murid khatam Al-Quran dan membimbing murid yang tercicir. Yang kedua, mungkin guru-guru boleh memperbanyakkan naskah-naskah Iqra' yang kurang di sekolah. Dan yang kedua adalah tentang penambahan waktu Al-Quran. Jadi mungkin guru-guru boleh merancang dan menambahkan waktu-waktu belajar tentang subjek Al-Quran, sama ada tilawah ataupun tasmi' ataupun hafazan ataupun kefahaman Al-Quran. Jadi dengan itu mungkin pertambahan waktu subjek Al-Quran menjadikan para pelajar lebih berminat dan lebih tertarik untuk mempelajari tentang bunyi makhraj huruf yang sebenar dan bacaan tajwid Al-Quran yang sebenar. Usaha untuk mendidik murid, warga pelajar dan masyarakat tentang kepentingan mengkhatamkan Al-Quran secara bertajwid dan menepati kaedah yang dibawakan oleh Rasulullah SAW, sahabat, salafus salih dan ulama Al-Quran bukanlah hanya terpikul di bahu institusi pendidikan semata-mata, malah ia menuntut komitmen seluruh anggota masyarakat dan umat Islam seluruhnya. Jadi jelas di sini bukan hanya para guru dan kementerian sahaja yang bertanggungjawab yang perlu menitik beratkan tentang permasalahan ini, tetapi permasalahan ini adalah menjadi tanggungjawab kepada semua masyarakat, sama ada masyarakat sama ada ibu bapa, sahabat-sahabat dan berbagai lapisan masyarakat. Mereka hendaklah turut sama-sama membantu pelajar-pelajar tersebut dalam memastikan kemenjadian murid terhadap bacaan Al-Quran yang bertajwid dan tepat bacaan makhraj huruf yang sebenar. Isu yang kedua adalah isu kemenjadian murid melalui kurikulum, iaitu penglibatan yang tidak aktif dalam kalangan pelajar. Para pelajar berasa malu dan kurang keyakinan untuk menyertai aktiviti kurikulum yang dianjurkan oleh sekolah atau kementerian. Jadi yang pertama adalah para pelajar berasa malu dan mereka berasa tidak yakin terhadap diri mereka untuk menyertai aktiviti-aktiviti yang dianjurkan oleh sekolah. Contohnya program Da'i Muda, program bacaan hadis, program nasyid, pertandingan hafazan, pertandingan tilawah, pertandingan taranum. Jadi mereka
tidak berasa yakin dan malu untuk menceburi pertandingan-pertandingan tersebut. Jadi ini merupakan satu isu dan permasalahan yang menjadikan pelajar tersebut tidak keluar daripada kemampuan mereka sendiri. Yang kedua, para pelajar tidak didedahkan dengan aktiviti praktikal yang boleh menyebabkan penglibatan pelajar bersifat aktif. Maksudnya di sini pengisian co-curriculum itu sendiri. Sama ada contoh kalau kita tengok kelab dan persatuan nasyid, kelab dan persatuan pendidikan Islam. Jadi contohnya kalau kita tengok kelab dan persatuan pendidikan Islam, mungkin aktiviti-aktiviti yang terdapat di dalam kelab tersebut tidak menarik minat pelajar. Maksudnya guru-guru tidak mendedahkan aktiviti pertandingan taranum, pertandingan tilawah secara berminggu-minggu, pertandingan hafazan. Jadi para pelajar mungkin tidak didedahkan dan mereka tidak tahu bagaimana situasi pertandingan hafazan, bagaimana caranya pertandingan taranum dan sebagainya. Pengisian aktiviti co-curriculum yang tidak menarik perhatian pelajar, kehadiran pelajar dalam penyertaan minggu dan aktiviti co-curriculum yang tidak mendapat sambutan. Yang seterusnya ni adalah berkaitan disiplin pelajar. Maksudnya kehadiran pelajar, pelajar tersebut tidak berdisiplin untuk menyertai dan menghadirkan diri pada minggu-minggu co-curriculum. Jadi ini merupakan satu permasalahan dan isu terhadap pelajar tersebut, bahawa mereka mestilah mendisiplinkan diri untuk menyertai dan bersifat aktif dalam menyertai aktiviti co-curriculum yang telah diadakan di sekolah. Jadi untuk penambahbaikan terhadap isu kemenjadian murid melalui co-curriculum adalah guru-guru hendaklah bersifat kreatif dalam merancang pengisian dan aktiviti co-curriculum setiap minggu. Jadi mungkin guru-guru kelab dan persatuan, contohnya guru-guru kelab dan persatuan nasyid, mereka boleh menciptakan dan mengadakan satu pertandingan atau satu aktiviti atau dedahkan mereka dengan persembahan-persembahan nasyid yang boleh menyebabkan mereka tertarik dan ingin menceburkan diri dalam pertandingan tersebut. Maksudnya guru-guru boleh mengadakan aktiviti yang menyediakan hadiah ataupun ganjaran terhadap para pelajar yang menyertai pertandingan tersebut. Jadi dengan cara itu mungkin para pelajar dapat berminat dan bersifat aktif untuk menyertai, untuk menceburkan diri dalam aktiviti co-curriculum yang dianjurkan, sama ada di sekolah ataupun anjuran kementerian. Yang kedua, guru-guru perlu menerapkan nilai-nilai keberanian dan keyakinan diri ke dalam diri pelajar. Jika kita lihat dalam kelas, dalam aktiviti co-curriculum, mungkin guru-guru boleh mengadakan aktiviti-aktiviti yang dapat menerapkan nilai-nilai keberanian ke dalam diri para pelajar. Contohnya mereka mengadakan perbintangan di mana para pelajar mestilah bercakap, berinteraksi di khalayak ramai, dan dengan itu interaksi sosial dan kemahiran komunikasi dapat diterapkan dan dipupuk dalam kalangan para pelajar. Yang ketiga, murid-murid hendaklah memainkan peranan mereka dalam mendisiplinkan diri untuk aktif dalam co-curriculum, wujudkan aktiviti sekolah yang menarik perhatian para pelajar dan memberi penghargaan kepada peserta yang menyertai. Jadi di sini adalah menjadi tanggungjawab kepada para pelajar juga
untuk mendisiplinkan diri mereka sendiri dalam menghadiri kelas co-curriculum yang diadakan. Maksudnya murid-murid hendaklah memastikan kehadiran mereka ke kelas, ke aktiviti co-curriculum itu bersifat aktif dan tidak ponteng, dan mereka hendaklah berdisiplin bagi memastikan kemenjadian murid melalui aktiviti co-curriculum. Okey, jadi dalam kemenjadian murid melalui co-curriculum menunjukkan tanggungjawab dalam kalangan guru-guru, ibu bapa dan murid-murid itu sendiri, supaya mereka bersikap berdisiplin, dan guru-guru juga mestilah bersifat aktif dan merancang strategi co-curriculum yang menarik bagi menarik perhatian para pelajar. Yang ketiga adalah isu kemenjadian murid melalui sasiah, iaitu keruntuhan akhlak pelajar. Okey. Hassan Langgulung 1977 menyatakan bahawa masalah pelajar yang paling utama sekali yang dihadapi oleh pelajar di sekolah ialah masalah cabaran akhlak, disiplin dan agama. Cabaran kemerosotan akhlak dan disiplin pelajar merupakan satu lagi cabaran yang perlu ditangani oleh guru-guru pendidikan Islam di Malaysia. Okey. Jadi di sini kita dapat lihat bahawa masalah-masalah yang dilakukan oleh para pelajar, jika kita lihat di sekolah rendah terdapat sebilangan besar dan majoriti pelajar yang terdapat di sekolah rendah adalah pelajar yang beragama Islam. Jadi mereka merupakan sejumlah bilangan yang besar, dan antara masalah-masalah disiplin yang dilakukan juga adalah yang melibatkan pelajar-pelajar yang beragama Islam. Okey, contohnya ponteng sekolah, masalah kes buli, masalah kurang ajar dengan cikgu, masalah mencuri dan sebagainya. Jadi jika kita lihat di sini, keruntuhan akhlak ini adalah satu isu dan permasalahan yang besar yang tidak perlu ada pada para pelajar, dan ini dapat menyebabkan prestasi dan pencapaian para pelajar tersebut mendapat terkesan dan mereka tidak dapat menguasai pembelajaran di dalam kelas. Okey, jika kita lihat sudut akhlak dan sasiah pelajar, sebenarnya ia berkait dengan beberapa perkara. Contohnya yang pertama adalah latar belakang keluarga, tentang kelas sosial keluarga tersebut. Okey, jika pelajar tersebut terdiri daripada golongan kelas pertengahan dan kelas bawahan, mereka sebenarnya terdedah untuk melakukan perkara-perkara yang tidak berdisiplin, contohnya seperti kes buli, vandalisme, tidak menghormati guru dan sebagainya. Ini kerana mereka tidak mendapat perhatian dan tidak mendapat bimbingan keluarga yang cukup. Maksudnya situasi bagaimana mereka mendapat perhatian di rumah itu mempengaruhi proses pembelajaran para pelajar apabila mereka berada di dalam kelas ataupun di sekolah. Okey, jadi guru-guru hendaklah memainkan peranan yang penting dalam Okey, jadi penambahbaikan terhadap isu sasiah adalah
guru-guru pendidikan Islam mempunyai tanggungjawab tambahan dalam pengajaran dan pembelajaran mereka, iaitu selain membentuk para pelajar kepada kehidupan beragama, berakhlak dan bermoral, mereka perlu juga menangani dan membimbing pelajar yang bermasalah, membendung penularan kemerosotan akhlak, disiplin dan moral pelajar yang telah rosak kepada pelajar yang masih belum rosak, mempertingkatkan pertahanan diri para pelajar yang belum rosak ini daripada dipengaruhi golongan para pelajar yang telah rosak ini. Jadi semua perkara ini memerlukan seorang guru pendidikan Islam yang mempunyai sifat dan peribadi guru cemerlang. Guru pendidikan Islam telah memahami bahawa tujuan pendidikan itu ialah mewujudkan sifat mahmudah dalam diri pelajar untuk kebaikan diri dan ummah. Ia harus menegakkan nilai-nilai tertentu dan mahir sebagai seorang pengajar, pengurus, pekerja sosial dan kesihatan mental, seorang ilmiah dan pengganti ibu bapa. Jadi jika kita lihat dalam sudut akhlak, jika kita lihat dalam sudut sasiah para pelajar, ia bukanlah sahaja merupakan tanggungjawab seorang guru pendidikan Islam sahaja, tetapi menyeluruh dalam kalangan guru-guru yang lain, ibu bapa, masyarakat dan para pelajar itu sendiri. Jika kita lihat contohnya para pelajar yang berada dalam golongan kelas sosial, yang berada dalam golongan kelas bawahan, mereka mungkin tidak mendapat perhatian dan kasih sayang yang cukup daripada ibu bapa mereka. Jadi guru-guru hendaklah bijak dan kreatif dalam merancang strategi pengajaran dan pembelajaran terhadap para pelajar, supaya murid-murid seperti ini tidak berasa kurang keyakinan diri, tidak berasa tersisih dan tidak berasa dipilih kasih oleh guru-guru yang sewaktu aktiviti pembelajaran berlaku. Seterusnya mungkin guru-guru juga mesti mengadakan aktiviti berkumpulan yang boleh mewujudkan interaksi sosial dalam kalangan para pelajar. Maksudnya mungkin murid-murid yang mempunyai masalah disiplin boleh berkawan dan berinteraksi dan melakukan aktiviti berkumpulan bersama dengan para pelajar yang tidak bersikap sosial, tidak melakukan masalah disiplin. Jadi di sini para pelajar yang bermasalah, mungkin mereka dapat belajar sesuatu yang baru dan menerapkan nilai-nilai murni itu sendiri ke dalam diri mereka. Jadi kesimpulannya, apa yang kita boleh simpulkan daripada isu dalam kemenjadian murid SKPMG 2 adalah apabila tercetusnya sesuatu isu dalam kalangan para pelajar, semua pihak terlibat. Maksudnya bukan hanya tugas seorang guru, malah menjadi tanggungjawab ibu bapa dan masyarakat juga dalam memastikan kemenjadian murid-murid tersebut, tidak kira sama ada melalui akademik ataupun melalui co-curriculum dan melalui sasiah para pelajar tersebut. Mungkin kita sama-sama mestilah berganding bahu dalam memastikan pencapaian ke arah pencapaian yang lebih baik terhadap para pelajar tersebut, dan menjadi tugas dan tanggungjawab ke dalam diri pelajar tersebut juga untuk mengubah dan terapkan nilai-nilai murni yang perlu diterapkan dalam diri para pelajar tersebut. Sekian daripada saya. Segala apa yang baik datang daripada Allah dan segala kekurangan datang daripada diri saya sendiri. Terima kasih.